KPM. Didik TV KPM. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke upacara penyampaian diploma dan sijil kepada para graduan. Untuk itu, majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Dr. Latifah binti Tarkeb untuk menganugerahkan diploma pendidikan kursus perguruan lepas ijazah KPLI tahun 2020 kepada graduan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Muhammad Azhar Hilmi bin Muhammad Fazil, graduan kelas pertama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah pun selesai bergraduasi. Dan untuk pagi ini sebenarnya ada satu benda yang kita nak bercakap. Ada benda yang kita nak relatekan dengan apa aktiviti yang kita lakukan. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita kenal cikgu kita dengan lebih dekat dulu, kita saksikan profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Latifah binti Tarkeb, Guru Cemerlang Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Selamat. Saya tadi rasa feel macam graduate betul-betul lah cikgu. Menarik kan? Tahun Betul. bila agaknya Macam Azhar merasai pengalaman itu? Saya kalau ikutkan cikgu tahun lepas. Ya. Saya habis saya punya pengajian tapi tak sempat graduate sebab tak apa, tak sempat tadi, konvo lah kita kata. Tadi kan dah dapat dah cikgu dah tadi dah ni, dapat itu rasa terubat sikit rasa hati ni kan. Baik cikgu, kita nak belajar sama-sama untuk subjek kita berkenaan dengan bahasa Melayu dan topik kita. Patutlah tadi kita buat graduasi sebab kita nak belajar tentang topik kita warisan budaya pusaka bangsa. Betul. Dan sebelum kita pergi lebih jauh cikgu, yang mana kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu, yang mana kita belum lagi menang, kita belum lagi boleh kata apa, seperti biasa kehidupan kita nak kena sentiasa menjaga segala SOP yang telah pun ditetapkan. Penjarakan fizikal seperti saya dan cikgu sekurang-kurangnya 1 meter. Kayu pakai pelitup muka dan juga cikgu perlu pakai gel pembasmi kuman cikgu. Untuk kita sama-sama sanitize tangan kita. Kalau anda dekat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan saja air dan juga sabun untuk kita pastikan kebersihan kita terjaga. Baik cikgu. Bila nak belajar ni cikgu, saya tak naklah belajar seorang-seorang. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk masuk ke studio walaupun tidak secara fizikal, secara virtual, tapi kita persilakan rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Di manakah mereka? Itu dia. Assalamualaikum, apa khabar semua? Assalamualaikum anak-anak. Wah, semua nampak macam wanita Melayu terakhir dan lelaki Melayu terakhir. Okey, bolehkah Patik ingin mendengar dan bolehkah tuan hamba sekalian memperkenalkan diri tuan hamba? Apa kata kita mulakan cikgu, kita mulakan dengan Alif Humaidi. Silakan tuan hamba. Ya, silakan anak-anak. Sakit pandan tak tahukan duri. Nama diberi Alif Humaidi. Ya, ini Alif itu namanya. dia. Terima kasih Alif Humaidi. Seterusnya, kalau dah ada kumbang, haruslah ada bunganya. Betul. Kita persilakan, kalau lelaki kita panggil tuan hamba. Kalau perempuan, cikgu? Kita panggil Sri Kandi. Sri Kandi. Silakan Sri Kandi kedua. Yang kedua adalah Khadijah. Silakan Khadijah. Berkobar-kobar semangat merah, pantang menyerah, itulah Khadijah. Itulah Khadijah. Kan? Terima kasih banyak Khadijah. Seterusnya, Hasan. Silakan tuan hamba memperkenalkan diri tuan hamba. Wangi-wangi bunga kasturi, Muhammad Hasan nama diberi.
Wah. Makan daun sirih. Terima kasih. Baik, seterusnya kita persilakan Adib Mukhlis. Silakan Adib Mukhlis. Hitam-hitam si tampuk manggis. Nama diberi Adik Mukhlis. Terima kasih Adib Mukhlis. Seterusnya Nur Fahrina. Silakan Nur Fahrina. Menahan panas, terik mentari, Nur Fahrina, nama diberi. Itu dia. Dan the last one, tuan hamba yang kacak lagi ganteng ni. Kita persilakan Adam Amsyar. Kompang dipalu mengikut irama, Adam Amsyar diberi nama. Itu dia. Baik. Hebatlah pelajar-pelajar cikgu ni. Ya, Akan nak Alhamdulillah perkenalkan diri teruja semuanya untuk dengan bertemu dengan berpantun. Abang Azhar, dia katanya. Saya pun teruja nak jumpa dia orang ni cikgu. Alhamdulillah. Dan pada pagi ni cikgu, untuk subjek bahasa Melayu dan juga topik kita berkenaan dengan warisan budaya pusaka bangsa ni cikgu, kita nak tengoklah apa kata pelajar-pelajar kita dekat luar sana berkenaan dengan subjek dan juga topik. Kita saksikan video ini. Gamelan merupakan salah satu alat muzik diraja yang dipercayai mewarisi kesenian Bialangga, Pahang dan Terengganu. Pada zaman dahulu ia hanya dibenarkan untuk dimainkan di majlis adat istiadat diraja sahaja. Namun pada masa kini ia dibenarkan untuk dimainkan di majlis-majlis perkahwinan, majlis anugerah, majlis adat istiadat diraja dan majlis-majlis rasmi. Gamelan selain digunakan dalam majlis adat istiadat seperti majlis pertabanan raja, gamelan juga boleh digunakan dalam majlis tarian. Contohnya tarian Timang Burung seperti ini. Selain itu, gamelan juga boleh digabungkan dengan alat muzik lain. Contohnya kompang seperti ini. Antara alat muzik yang terdapat dalam persembahan gamelan ialah yang pertama, bonang. Bonang merupakan alat muzik terpenting dan dijadikan intro lagu. Kedua, kenong. Kenong menyerupai gong cuma lebih kecil. Yang ketiga, gambang. Gambang diperbuat daripada kayu keras, mempunyai 21 batang kayu dan mempunyai ketebalan dan panjang yang berbeza. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan pada pagi ini, warisan budaya pusaka bangsa, dan dia orang juga memperkenalkan beberapa alat permainan muzik untuk yang terdahululah, zaman-zaman terdahulu dan kegunaannya, fungsinya pada waktu bila dan sebagainya. Baik cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam warisan budaya pusaka bangsa ni cikgu? Ya, Azhar dan juga Assalamualaikum anak-anak yang berada di luar. Salam sejahtera untuk anak-anak cikgu yang berada di Google Meet dan anak-anak yang berada di luar televisyen. Pada hari ini kita akan bersama-sama, kalau tadi untuk gimmick kita dah nampak Abang Azhar dan cikgu menggunakan pakaian dalam istiadat convocation, kerana muzik gamelan yang digunakan itu akan kita jadikan sebagai bahan perbincangan pada hari ini. Begitulah ceritanya tentang topik kita pada hari ini. Baik cikgu. So apa tu cikgu? Itu saya nampak macam otak cikgu. Ya. Jadi sebelum kita belajar, cikgu kena beritahu dulu. Cikgu ada sebut tadi tajuknya ialah warisan bangsa pusaka bangsa. Jadi kita kena tahu dulu maksud warisan. Maksud warisan merujuk kepada harta peninggalan atau sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun. Dan budaya pula merujuk kepada tamadun, peradaban atau bersifat kebudayaan. So jadi, ini kita dapat tahu berkenaan dengan definisi warisan budaya dan pusaka bangsa. Baik cikgu, saya tak sabar sebenarnya nak belajar dan juga nak tahu berkenaan dengan apa yang kita nak bincangkan. Tapi sebelum tu cikgu, kita bagi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar dekat luar sana untuk get ready pen dan juga kertas untuk kita nak catat. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM TV KPM.
Kita masih lagi bersama dengan pahlawan-pahlawan dan juga Sri Kandi Melayu kita yang ada di Google Meet pada ketika ini. So, adakah Tuan Hamba dan Sri Kandi sekalian semua masih on? Kalau on, angkat double thumbs up pada saya. Pada Patik. Itu dia. Masih on lagi. Alhamdulillah. Baik. Cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita, pembelajaran kita dan pengajian kita berkenaan dengan warisan budaya pusaka bangsa ni, Cikgu. Silakan. Baiklah, terima kasih Azhar. Jadi pada hari ini anak-anak kita akan mulakan dengan satu aktiviti iaitu bila loceng berbunyi. Mana loceng kita, Azhar? Ini cuba dia, tekan Cikgu. sikit. Ya, baiklah. Untuk slot ini, anak-anak yang berada di Google Meet akan memilih soalan sebagai satu pengenalan. Kita nak masuk topik ni, kita kena buka dulu pandangan untuk tahu pengetahuan sedia ada murid-murid. Kita nak mula dengan siapa dahulu? Saya rasa Cikgu, apa kata kalau kita open je, Cikgu? Ya, kita buka kepada murid-murid. Siapa nak mula dulu? Tunggu Abang Azhar tekan loceng, baru kita boleh lelong soalan. Okey. Ya, loceng pertama. Okey. 1, 2. Silakan Tuan Hamba. Okey, siapa? Adib, Saya Cikgu. cikgu. Baik. Adib, soalan berapa dia nak? Ini maksudnya soalan lah, Cikgu, kan? Nombor tu mewakili soalan, kan? Soalannya kita akan bacakan. Okey. Soalannya baik. rahsia. Okey, baik. So, Adib nak soalan nombor berapa, Adib? Saya ingin pilih soalan nombor 1. Okey, terima kasih Tuan Hamba. Silakan, Cikgu. Ya, soalan nombor 1. Dah bersedia ya, anak anda? Baiklah, soalan 1 untuk Adib. Apakah yang anda tahu tentang warisan muzik di Malaysia? Silakan, Adib. Silakan. Pada pendapat saya, seni warisan muzik di Malaysia merupakan satu warisan turun-temurun yang dibawa daripada zaman dahulu sehinggalah sekarang. Ya, betul. Terima Betul, Cikgu, kasih Adib. Ya, warisan muzik itu dibawa dari nenek moyang kita dahulu sehinggalah sekarang ada berbagai-bagai bentuk, genre muziknya. Dan itu kita kata sebagai warisan negara Betul. kita yang masih kita perlu untuk jaga dan pelihara sampai ke hari ini, Cikgu. Baik, Cikgu. Seterusnya, Cikgu. Loceng kedua. Loceng kedua. Jeng, 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 jeng. Lelo, silakan Tuan Saya, Hamba. Cikgu. Okey, Alif. Dengan pakej dengan senyuman manis dia bagi, Cikgu. Betul. Baik, Alif. Soalan berapakah yang awak nak abang bacakan? Saya pilih nombor 6, Cikgu. Nombor 6. Cikgu izinkan saya membaca soalannya, Cikgu. Silakan Tuan Hamba. Baik. Soalannya berbunyi. Berbunyi. Nyatakan 3 nama makanan tradisional yang popular di Malaysia. 3 makanan tradisional yang popular di Malaysia ialah maruku, ketupat dan kuih bulan. Kuih bulan. Ya, mewakili 3 kaum utama di Malaysia. Okey, maruku, ketupat dan juga kuih bulan. Betul. Itu dia. Terima kasih Tuan Hamba Alif kerana memberi jawapan yang tepat dan betul. 5 ketupat untuk Tuan Hamba. Betul, 5 ketupat. Lepas ini kita jumpa Abang Azhar. Baik, Cikgu. Kita lelong soalan kita ketiga. Kita lelong soalan seterusnya. Lelong. Jeng. Siapa yang kena? Okay. Silakan anak anda. Muhammad Hassan, Cikgu. Dia tak nak kalah, Cikgu. Katanya 2 kawannya sudah pun menjawab soalan. Betul. Saya belum. Okey, Semua silakan. dah teruja dah ni. Saya memilih soalan nombor 3, Cikgu. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3, istimewa untuk Hassan. Sebutkan 3 nama tarian tradisional yang terdapat di Malaysia. 3 tarian tradisional yang terdapat di Malaysia ialah tarian Zapin, tarian Ngajat dan tarian Sumazau. Jadi jawapan untuk anak anda Hassan ini mewakili tarian yang ada di Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Jadi inilah keistimewaan dan keunikan masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Tadi Zapin, Cikgu. 2 lagi apa tadi? Sumazau dan satu lagi apa tadi, Hassan?
dan tarian ngajat. Ngajat. Oh, kita familiar Zapin lah. Betul. Sumazau dengan ngajat mungkin untuk Sabah Sarawak. Oh, Sabah Sarawak kurang untuk kita dengar, tapi sebenarnya perlu untuk kita tahu cikgu. Betul. Supaya kita dapat menghargai budaya, khazanah yang ada di negara kita ini. Baik cikgu, kita nak lelong soalan seterusnya ke cikgu? Ya, kalau kita lelong ni tinggal beberapa soalan lagi yang belum. Okey. Jadi kita tengok soalan mana nanti yang akan dipilih oleh mereka yang keempat. Okey, keempat. Okey. Baik, jeng. Silakan anak anda. Ya, Adam Adam. Amsyar. Nampaknya semua pahlawan-pahlawan pergi dulu sebelum Sri Kandinya datang. Okey. Baik. Adam, soalan yang tuan hamba mahukan. Silakan. Saya mahu soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Izinkan Patik membaca soalannya, cikgu. Silakan, tuan. Baik. Adam, soalan untuk tuan hamba berbunyi begini. Sebutkan 2 cara untuk popularkan permainan tradisional. Silakan tuan hamba. Pada pendapat saya, cara untuk mempopularkan permainan tradisional ialah dengan melakukan persatuan ataupun kelab permainan bermula dari sekolah menengah maupun sekolah rendah. Yang kedua, dengan melakukan pertandingan bermula dari peringkat sekolah hingga ke peringkat antarabangsa. Ya, betul tu. Okey, itu dia. Terima kasih, Adam. Jadi di peringkat sekolah ya, Azhar, kita memang ada persatuan, kita ada permainan seperti ini dengan tujuan supaya generasi muda pada hari ini tidak lupa. Ya. Dan cikgu, kalau kita tengok, kalau sebut pasal persatuan antara persatuan-persatuan yang mewarisi ataupun menjaga kita punya budaya, kita antaranya persatuan silat, cikgu. Betul, persatuan silat, seni silat cekak. Okey, itu dia. Antara budaya-budaya yang perlu sebenarnya kita terus orang kata apa, macam silat semua kita boleh main lagi, kita boleh sertai lagi untuk pastikan dia punya ilmu turun-temurun tu terjaga. Betul. Baik cikgu. Kalau tadi 4 orang pahlawan sudah ke depan, maka Sri Kandi akan menjadi benteng pertahanan. Itu dia. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi silakan Sri Kandi yang pertama. Baik, siapa yang nak memilih soalan antara Sri Kandi berdua? Khadijah, cikgu. Silakan Khadijah. Apakah soalan nombor berapa? Nombor 4. Nombor 4. Maafkan Patik yang tak berapa nak dengar ni, Sri Kandi. Okey, baik. Silakan cikgu. Ya, soalan istimewa untuk Sri Kandi Khadijah. Soalan keempat, sebutkan 2 jenis permainan tradisional yang Khadijah tahu. Okey, silakan. Di antara 2 jenis permainan tradisional yang saya tahu ialah batu seremban dan congkak. Ya, yang mana satu yang Khadijah pernah mainkan ataupun berkongsi dengan kawan-kawan? Dua-dua, cikgu. Bagus. Dua-dua. Cikgu, izinkan saya tanya soalan untuk Khadijah, cikgu. Boleh, silakan. Okey, di antara dua-dua permainan ini, yang mana selalu Khadijah kalah? Wah, mana ada cikgu. I'm the only champion, dia kata kan. Mesti menang lah dua-dua batu seremban dengan congkak ni. Baik cikgu. And the last one. Betul. So tak boleh memilih lagi. Tak ada memilih. Memang satu-satunya soalan yang tinggal untuk Fahrina adalah soalan 2. Baik, adakah anda dah bersedia, Sri Kandi Fahrina? Ya, saya. Sebelum Patik membacakan soalan. Baik, Patik akan bacakan soalannya. Berbunyi begini. Sebutkan 3 jenis pakaian tradisional di Malaysia. Silakan. Antara 3 jenis pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia ialah kurung pesak, baju Melayu cekak musang dan juga baju Cheongsam. Baju pesak, baju kurung pesak, sekarang cikgu pakai. Okey, dan juga baju Melayu cekak musang. Ya, dan Cheongsam untuk kaum Tionghoa lah, kaum Cina. Okey, kaum Tionghoa atau Cina. Itu dia. Terima kasih banyak Fahrina. Sesungguhnya kalian semua memang luar biasa dan hebat orangnya, cikgu. Baik cikgu, apa kata ayo kita mulakan pembelajaran kita yang seterusnya, cikgu. Silakan. Baiklah, terima kasih Azhar. Jadi cikgu akan teruskan slide yang seterusnya. Ya, kalau tadi anak-anak di Google Meet telah pun memberikan idea, memberikan pengetahuan sedia ada mereka tentang apa yang dimaksudkan dengan budaya dan warisan kita. Cikgu ingin menambah sedikit lagi. Kalau kita tengok pada slide yang cikgu tunjukkan ini,
ada gambar. Gambar yang cikgu tunjukkan ialah gambar kraft tangan. Kraft tangan ini dihasilkan oleh warga negara Malaysia daripada pelbagai etnik dan kaum yang sangat unik, sangat cantik. Jadi cikgu nak 2 orang anak-anak dalam Google Meet bantu cikgu untuk beri lagi 2. Siapa boleh bantu? Baik, siapa yang nak bantu? Izinkan saya, cikgu. Silakan Fahrina. Sri Kandi Fahrina. Walaupun tadi yang terakhir menjawab, ini yang pertama sekali yang menjawab untuk kali ini. Baik, cikgu. Pusingan kedua. Sri Kandi akan ke depan. Silakan Fahrina. Antara contoh warisan budaya yang terdapat di negara kita ialah permainan tradisional iaitu batu seremban, teng-teng dan juga congkak. Ya, cikgu terima dulu jawapan Fahrina. Fahrina dia. kata antara warisannya permainan tradisional. Dia tambah sikit lagi teng-teng dan juga apa tadi Fahrina? Teng-teng dan? Congkak. Tadi Khadijah dah sebut batu seremban. Kita dengar pula seorang lagi. Okey, baik. Siapa yang nak membantu dan tambah lagi? Itu dia Adam Amsyar, selalu menjadi tulang belakang kepada seorang wanita. Wah, itu dia. Tengok Silakan Adam. segak bergaya. Lagi satu contoh warisan di Malaysia ialah warisan seni bina. Contohnya Rumah Minangkabau di Negeri Sembilan. Ya, betul, Rumah Minangkabau Negeri Sembilan. Terima kasih Adam. Yep. Jadi ini antara warisan yang kita terima dan kita kena jaga yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Yep. Jadi cikgu tambah lagi. Tadi Baik, anak-anak dah beri 2 dan cikgu dah beri 1 yang pertama tadi. Betul tak jawapan mereka? Tahukah anda? Inilah Rumah antara Minangkabau. 6 elemen yang mewarisi budaya pusaka bangsa. Ni tadi yang disebut oleh Adam. Seni bina. Ini makanan. Makanan, cikgu. Ya, lepas ni kita boleh makan nasi lemak. Betul, cikgu. Kita boleh pergi makan capati, roti canai dan sebagainya. Kemudian ini permainan tradisional. Gambar apa tu Azhar? Permainan itu apa tu? tarik tali, cikgu. Saya tarik. Inilah dia. Sangat istimewa yang pengalaman ini anak-anak yang sekarang mungkin kurang pengalaman itu. Ini selalu kalau kata di kampung akan ada sukan nikah dan sebagainya, biasanya akan ada program ataupun tarik tali beramai-ramai, cikgu. Betul, ikut sangat kampung menarik. lah, ikut taman lah dan sebagainya. Aktiviti ini sebenarnya selain unik dan perlu kita jaga, sebenarnya menyemai dan menyuburkan perasaan kasih sayang, kerjasama. Dan yang baru saja cikgu tunjuk pakaian tradisional. Kita ada pelbagai pakaian tradisional dan yang ini tarian tradisional pelbagai kaum dan etnik budaya di Malaysia yang wajar untuk kita jaga, kita pelihara dan kita popularkan semula. Ya, itu dia, cikgu. Jadi kalau nak tahu maklumat yang banyak-banyak cikgu sebut ni, sekarang tak susah. Kita boleh rujuk majalah. Kalau di rumah PKP tak boleh keluar, kita boleh rujuk majalah pun sekarang ada secara dalam talian. Ataupun kita panggil e-book, cikgu. Ya, e-book. Ada banyak. Macam mana nak dapat? Kita boleh rujuk enjin carian Google. Tekan saja di internet dan televisyen. Seperti hari ini, anak-anak dapat menonton bersama-sama Cikgu El dan juga Abang Azhar untuk kita mengkaji budaya kita dan tidak terlepas juga buku teks bahasa Melayu yang telah lengkap. Walaupun PDPR kita kata, tapi masing-masing semua ada buku teks kan dekat rumah untuk sesi pembelajaran. Jadi inilah yang perlu anak-anak tahu. Dan walaupun dah banyak tadi cikgu beritahu, cikgu akan fokus kepada yang baru saja tadi anak-anak tonton, cikgu dan Abang Azhar dapatkan segulung ijazah dan diiringi oleh muzik gamelan. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang warisan gamelan. Baik, kita nak belajar berkenaan dengan warisan gamelan ni sebab kadang-kadang macam saya sendiri, saya nak tahu juga apakah fungsi-fungsi gamelan, sebab kita akan dengar pada majlis-majlis tertentu. Tidak semua majlis akan ada permainan gamelan ini, yang mana mungkin bila kita tengok macam tu, mungkin dia ada dia punya keunikan tersendiri untuk majlis-majlis tertentu. Kejap lagi kita nak tanya Cikgu Latifah juga. Okey. Baik, cikgu, mungkin kita teruskan, cikgu. Boleh? Kan ada tadi Amsyar kata, abang cepatlah, saya tak sabar nak tahu ni kan. Dia pun tak sabar nak tahu. So kita nak tahu tu lah, cikgu. Kalau biasanya gamelan ni kenapa dia hanya ada pada apa kita kata sebagai
majlis-majlis tertentu sahaja. Ya, sebab ciri-ciri unik gamelan ini, kalau dahulunya mengikut sejarahnya diwarisi kerana daripada golongan istana. Dibawa masuk ke istana untuk menjadi hiburan yang bersifat eksklusif. Ya. Jadi pada masa sekarang telah disebarluaskan dan digunakan. Sebelum tu cikgu nak tunjuklah, ini antara gambar-gambar peralatan. Okey. Ini antara alat muzik yang bukan mudah untuk diperoleh di luar. Dia bersifat sangat eksklusif. Dan kalau seni muzik tadi ketika convocation jadi muzik latar, tetapi gamelan juga boleh dijadikan sebagai tarian gamelan. Kalau kita tengok dalam buku teks tingkatan 3 ada tarian gamelan ini. Maksudnya kalau kata tarian gamelan, pakaiannya adalah macam ni, cikgu? Ya, lebih kurang macam ini. Ada perhiasan kepala dan peralatan yang dihias pada pakaian. Dan kalau kita dengar pun keunikan bunyi gamelan itu sendiri, sebenarnya kita dah dapat tahu dan dapat bezakan kenapa gamelan hanya ada pada majlis-majlis tertentu yang mungkin bersifat berprestij lah, cikgu. Betul. Baik, cikgu. Okey, kita nak tengok, cikgu. Gamelan akan dimainkan dalam... Okey, ini yang cikgu nak cerita dengan cikgu, betul. Oh, kita nak tahu. Inilah. Baik, cikgu. Kita teruskan, cikgu. Jadi kalau tadi Abang Azhar ada sebut, gamelan ini tidak dimainkan pada majlis-majlis yang tertentu saja, ya. Jadi sebenarnya gamelan ini dimainkan khususnya dalam 6 majlis yang cikgu akan sebutkan ini, terutamanya majlis dan adat istiadat di istana. Ya. Kemudian gamelan juga akan dimainkan dalam istiadat convocation kita tadi. Dan penganugerahan. Kemudian gamelan juga akan dimainkan sekarang dah mula jadi latar untuk muzik ketika majlis perkahwinan. Ya. Dan boleh juga dipersembahkan, dipertandingkan di peringkat sekolah. Sekarang dah banyak sekolah yang ada pasukan gamelan. Ya. Baik. Dan kemudian gamelan juga dimainkan untuk mengiringi tarian. Ini seperti dalam gambar sebelah cikgu lah. Betul. Ini tarian gamelan yang lemah gemalai dan sangat mengasyikkan. Kalau tengok pakaiannya dengan rupa paras ni sangat menawan. Betul, cikgu. Dan menjadi muzik iringan ketibaan tetamu. Ya, itu dia. Ini kita dapat tahu fungsi-fungsi gamelan yang kenapa hanya ada pada majlis-majlis tertentu. Baik, cikgu. Sementara itu kita nak bagi ruang dan peluang rakan-rakan kita dekat rumah untuk search bunyi gamelan tu bunyinya macam mana kan. Dia nak recap balik. Alright, sementara itu kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi, dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan warisan budaya pusaka bangsa. Baik, tapi sebelum tu cikgu, saya nak memperbetulkan yang mana tadi saya ada menggunakan perkataan patik. Sebenarnya patik kita guna untuk bila mana kita berinteraksi dengan golongan pembesar lah kan, macam betul. Sultan dan sebagainya. Betul. So kalau interaksi antara kita sesama rakyat jelata ni adalah membahasakan hamba, tuan hamba. Tuan hamba. Ya. Okey. Hamba tu maksudnya saya, tuan hamba tu awak lah. Okey, baik, itu dia. So kita dapat refresh balik kita belajar dulu. Baik cikgu, kita nak teruskan kita punya topik kita berkenaan dengan budaya bangsa, budaya negara apa? Kita warisan budaya pusaka bangsa. Itu dia, baik cikgu. Kita teruskan cikgu.
Baiklah, terima kasih Azhar. Untuk anak-anak dah sedia, kita akan mulakan aktiviti kita hari ini, penerokaan dan membaca. Semua dah Jadi ready, untuk cikgu. anak-anak yang berada di rumah, khususnya anak-anak tingkatan 3, boleh juga rujuk buku teks. Buku teks halaman 108. Jadi cikgu akan gunakan maklumat yang terdapat dalam buku teks. Dan bagi yang tiada buku teks, kita tengok pada slide yang cikgu akan tunjukkan sebentar nanti. Baik. Aktiviti kita ni Azhar, kita panggil penerokaan. Sebab mereka akan meneroka maklumat-maklumat tertentu. Tapi untuk hari ini, meneroka makna kata. Okey, baik cikgu. Jom kita teroka satu persatu. Untuk meneroka makna kata, di rumah, anak-anak jika ada kamus dewan, boleh sediakan di hadapan anda. Dan yang tiada kamus dewan, jangan risau kerana sekarang semua maklumat berada di hujung jari. Kita boleh rujuk secara dalam talian. Baiklah, untuk anak-anak yang berada di rumah dan dalam Google Meet, kita tunjukkan sedikit bagaimana tata cara membuat penerokaan makna kata menggunakan enjin carian Google secara dalam talian. Kita saksikan videonya. Baik, jom kita saksikan video yang disediakan. Baik, itu dia cikgu. Cara untuk mencari maksudnya kamu sekarang ni pun dah ada secara atas talian. So tinggal nak ataupun tidak saja. Nak cari ataupun tak nak je lah tinggal. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Terima kasih Azhar. Pembetulan kamus secara dalam talian. Kamus secara dalam talian juga. Dalam talian. Okey, baik. Kalau dalam bahasa Inggeris memang disebut online, tetapi dalam bahasa Melayu kita sebut dalam talian. Jadi anak-anak yang di luar juga lepas ni gunakan istilah yang betul secara dalam talian. Baik, terima kasih cikgu. Ya, betul. Sama-sama kita baiki supaya anak-anak biasakan yang betul. Betulkan yang biasa. Baik, kalau cikgu. tadi cikgu tunjukkan cara kita membuat penerokaan makna kata. Dan aktiviti seterusnya kita nak membuat aktiviti membaca. Dan untuk aktiviti membaca, cikgu akan gunakan dua kaedah. Kaedah bacaan ni ada banyak lah kalau dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Kita ada beberapa kaedah, tetapi hari ini kita fokus kepada kaedah kuek-kuek. Kaedah kuek-kuek. Dengar pun menarik, kuek-kuek. Tetapi ini bukanlah untuk mengajar berenang. Tetapi kuek itu kita ambil akronim pada pangkal hurufnya. Kalau ketika anak-anak membaca, jumpa perkataan yang kita macam kena rujuk kamus, kita terus tuliskan huruf Q. Jadi kita kata question mark. Kita tandakan Q untuk perkataan yang kita nak rujuk. Kemudian kalau kita jumpa maksud dia ada memberi definisi, kita underline, garis. Dan kalau kita jumpa maklumat ataupun idea penting, buat tanda bintang, iaitu asterisk. Dan kalau ada fakta penting, kita bulatkan circle. Dan dalam petikan yang panjang-panjang tu mesti ada kata kunci. Kata kunci kita letak huruf K. Jadi semua tu ialah Q-U-A-C-K yang kita pendekkannya menjadi kuek. Saya membayangkan tadi itik cikgu. Kuek. Bukan. Rupanya akronim cikgu. Akronim. Penting tahu Azhar. Kalau kita belajar ni, kita memang kena buat beberapa akronim untuk memudahkan anak-anak mengingat. Dan satu lagi, sesi pembelajaran kita akan lebih menarik. Betul cikgu. Dan kaedah bacaan yang kedua. Tadi kita kuek-kuek ni agak
menyeramkan sikit, bunyinya macam asid. Asid. Tetapi bukan asid yang untuk kita yang kalau kena tu cedera tu cikgu, bukan Ya, bukan. Okey, baik. Asid ini akronim bagi kalau kita baca petikan itu, kita bersetuju dengan maklumat, kita tulis A. Agree. Okey, betul. Kalau kita rasa maklumat itu mengelirukan, kita kena tanya cikgu, kita letak C. Confusing. Dan kalau kita rasa maklumat itu sangat menarik, interesting, letak huruf I. Dan kadang-kadang bila kita baca petikan, kita rasa betul ke, kita rasa kurang bersetuju, kita letak huruf D. Disagree. Jadi semua ni kita gabungkan akronimnya menjadi huruf ACID. Dan dua teknik ini akan anak-anak kita gunakan dalam Google Meet dan juga anak-anak yang berada di luar televisyen. Baiklah. Cikgu. Dua teknik ni ya. Teknik apa tadi? Cikgu minta Adib sebutkan semula. Teknik pertama apa Adib? Teknik kuek. Ya. Teknik kedua apa Adam? Teknik asid. Ya, kuek dan asid. Jadi dua kaedah ini, cikgu percaya anak-anak di rumah juga pernah menggunakannya bersama guru di sekolah. Dan kalau dah ingat-ingat lupa, hari ini kita bugarkan balik ingatan, kita buat latihannya bersama-sama. Alright, boleh cikgu. Cumanya tadi kita nak recap balik. Quake tadi adalah maksud question, underline, kemudian circle dan juga keyword. Kalau ada asterisk, maklumat penting, asterisk itu dia. Dan juga kalau asterisk adalah kita ada agree, confusing, kemudian interesting dan disagree. Ya, betul. Okey, baik, itu adalah cara-cara ataupun teknik membaca bagi mengenal pasti bacaan-bacaan yang kita nak baca. Itulah. Baik cikgu, kita nak terus ke aktiviti kita yang seterusnya cikgu. Betul. Macam bagi kita golongan dewasa yang bukan murid-murid pun, kita boleh gunakan teknik ini ketika kita membaca akhbar, petikan, baca majalah untuk mudah kita dapat apa sebenarnya yang dibincangkan, isi-isi pentingnya. Ya. Jadi, cikgu masukkan di sini peribahasa membaca amalan mulia. Jadi siapa nak meneruskan amalan mulia pembacaan pada pagi ini? Nak bantu cikgu siapa? Baik, silakan Khadijah. Boleh ya, kita anak-anak yang lain kita sama-sama dengar dan membuat sedikit catatan. Kita untuk petikan yang pertama ni kita guna kaedah quack dahulu. Ya, kita tanda quack. Silakan Khadijah. Masih aku ingat setiap kali mempersembahkan tarian ayak-ayak, gerakan melemak sentiasa mencuri tumpuan. Peluturkan badan ke belakang, kemudian menggerakkan ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang lembut bukanlah tugas yang mudah. Namun, kepuasan mempersembahkannya tidak dapat kuungkapkan dengan kata-kata. Sepanjang 21 tahun perlibatan dalam seni tari gamelan pelbagai negara yang kota ternama telah aku jelajahi, termasuk Hong Kong, London, Paris, Amsterdam, Zurich dan Milan. Siapa sangka kecintaan aku kepada seni ini dibayar dengan tiket lawatan ke luar negara. Lamunanku terpadam apabila muzik gamelan berhenti. Serentak dengan itu, hadirin sekali lagi memberikan tumpukan yang gemuruh. Tiba-tiba, bahuku dicuit dari belakang. Aku menoleh. Fatimah tersenyum kepadaku. Matanya berkaca. Tahniah Kok Roh. Cucumu sangat tumpah macam nenek juga. Meneruskan legasi. Aku bungkam seketika. Air mataku tumpah lagi. Ya. Petikan ini dia ada nada sayu. Kenapa? Sebab mengenang kembali sejarah kegemilangan. Tahniah Kok Roh, cucumu salin tak tumpah macam nendanya juga. Ya, terima kasih untuk anak anda Khadijah. Jadi Azhar, petikan ini menceritakan tentang penglibatan seseorang yang sangat memberi makna dalam dunia gamelan. Dan petikan ini kita boleh rujuk dalam buku teks tingkatan 3 yang anak-anak semua gunakan sekarang ini tentang pewaris legasi gamelan. Baiklah, ketika anak-anak mendengar bacaan tadi, mesti ada perkataan-perkataan tertentu yang hendak dirujuk dalam kamus. Ya? Betul cikgu. Begitu juga anak-anak di luar, jika ada, boleh membuat catatan. So menggunakan teknik yang cikgu sebut tadi adalah penerokan.
Kuek tadi. Ya, kuek dan kita nak buat penerokaan kamus untuk makna kata. So kita gabung. Baik. Kita gabung dua, penerokaan dan pembacaan. So kita nak buat sekarang ke cikgu? Ya, betul. Okey, jom cikgu. Siapa nak beritahu dapatan dan jumpaannya ketika membaca bersama-sama Khadijah tadi? Okey, baik. Adib cikgu. Silakan Adib. Saya ada perkataan yang saya kurang faham. Iaitu perkataan bungkam, cikgu. Perkataan bungkam. Bungkam. Ya, pada baris ke berapa ni Adib? Pada baris ke terakhir. Pada baris terakhir. Kalau kita tengok pada baris terakhir dia ni perkataannya. Bungkam. Aku bungkam seketika. Itu yang Adib jumpalah. Terima kasih Adib. Kita nak tahu jawapannya nanti bersama-sama kita bincang. Alright. Baiklah, cikgu nak dengar. Seterusnya. Saya cikgu. Adam. Okey, silakan Adam. Saya juga jumpa perkataan susah, iaitu perkataan lamunan. Pada baris ke berapa? Baris ke pada perenggan kedua tu kalau tak silap saya. Ya, pada perenggan kedua. Itu dia lamunan. Cikgu gariskan dahululah. Yep. Lepas ni cikgu padam sebab cikgu nak tunjukkan pula jawapan cikgu. Baik. Ada lagi tak anak-anak yang lain? Siapa lagi? Saya cikgu. Silakan Fahrina. Saya jumpa maklumat yang penting. Yang ini saya bulatkan. Ya. Maklumatnya terdapat pada baris pertama iaitu tarian ayat-ayat. Okey, cikgu gariskan dahulu. Baiklah. Ada lagi anak-anak yang nak berkongsi? Siapa lagi? Saya nampak macam Alif Maidi cikgu. Cikgu. Alif, silakan Alif. Silakan Alif. Saya jumpa ayat yang penting dan menarik. Yang mana satu? Pada baris ke berapa? Pada perenggan pertama. Perenggan pertama, baris ke berapa? 2. Pada baris kedua, boleh Alif bacakan? Melenturkan badan ke belakang, kemudian menggerakkannya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan yang lembut. Bukanlah tugas yang mudah. Ya, terima kasih Alif. Jadi ini antara maklumat yang anak-anak boleh dapat. Ya. Ketika kita membaca mana-mana petikan sekalipun, kita boleh gunakan kaedah ini. Ibu-ibu, ayah-ayah pun boleh guna. Supaya kita baca lebih cepat. Betul. Jadi kita nak tahu betul ataupun tidak dapatan anak-anak dengan yang cikgu dah tandakan. Kita tonton selepas ini ya. Jadi cikgu bulatkan tadi. Cikgu bulatkan untuk apa? Circle untuk apa? Circle untuk sebagai apa kita panggil sebagai poin penting. Ya, betul. Kemudian cikgu jumpa, cikgu tandakan dengan tanda soal. Itu maksudnya question mark cikgu. Ya, question mark untuk apa? Untuk perkataan yang kita nak rujuk. Betul. Yang kita nak tahu dia punya maksudnya. Jadi cikgu tandakan tanda soal ini pada 4 perkataan. Okey, baik. Jadi mungkin berbeza murid, berbeza jumpaan perkataannya. Cikgu pilih 4 perkataan ini untuk anak-anak rujuk kamus. Baik cikgu, kita dah dapat tahu untuk question mark dan juga bulat yang menggunakan kaedah ataupun teknik kuek tadi cikgu. Dan sekarang cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan teknik macam mana kita nak membaca untuk karangan, yang mana kita ada teknik kuek dan juga teknik
asid yang perlu kita kuasai. Baik cikgu, kita nak tak nak lengahkan masa lagi. Kita nak teruskan sesi kelas kita untuk topik kita warisan budaya dan pusaka bangsa. Silakan cikgu. Ya, kita kembali semula ya Azhar. Jadi untuk anak-anak tadi, cikgu percaya anak-anak telah pun menggunakan kamus. Sama ada kamus buku ataupun secara dalam talian. Kita nak bacakan Azhar boleh bacakan jawapan-jawapannya. Anak-anak boleh semak jawapannya. Betul tak jawapannya? Okey, yang pertama tadi kita tengok ini perkataan yang telah cikgu tandakan tanda soal. Kita dengar Abang Azhar bacakan jawapan untuk ternama. Baik, ternama maksudnya terkenal atau masyhur, termasyhur cikgu. Betul, lepas ni boleh guna lah ya. Betul cikgu. Kita katakan sebagai sinonim lah, maksud yang sama. Lamunan pula maksudnya? Lamunan terhenti cik, angan-angan cikgu. Angan-angan, jangan berangan-angan ya. Itu dia. Nanti kena nyanyi lamunan terhenti. Lamunan terhenti. Okey, dan perkataan dicuit? Oh, sentuh dengan jari cikgu. Cuit sikit. Okey. Ya, dengan hujung jari. Baik. Dan perkataan seterusnya? Bungkam. Oh, tidak bersuara atau diam. Jadi lepas ni kita boleh gunakan mana-mana satu perkataan ini sebab maknanya sama. Baik, kita dapat jawapan. Dan seterusnya. Tadi kita dah membaca secara teknik quack. Sekarang kita terus satu lagi teknik bacaan iaitu asid. Asid cikgu. Cikgu nak guna didik hibur sedikit. Boleh cikgu, jom. Didik hibur ni cikgu gunakan nama dia kaedah deksi. Okey. Kenapa deksi? Deklamasi, ekspresi. Ya, kita nak tengok ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh anak-anak bila dia dengar bacaan sajak rakan-rakan, apa perasaan yang diekspreskan, ya? Baik, yang cikgu. Ditonjolkan. Ini contoh. Anak-anak boleh tunjukkan gambar emoji yang mana? Kita kata emoji lah. Kita kata ekspresi. Ya, perasaan yang macam mana. Jadi, cikgu ada 4 stanza sajak yang perlu dibacakan. Baik. Boleh tak saya nak baca sajak ni cikgu? Boleh. Okey. Saya cuba cikgu. Ya. Baiklah anak-anak. Siap sedia untuk angkat kita punya emosi. Abang Azhar akan bacakan rangkap pertama. Baik. Memasuki laman ini, segar jiwa ceria nurani. Menumpang aura kejernihan hati, pencinta seni warisan bonda. Dari istana diturunkan, disambut mesra rakyat jelata. Ya, kalau cuba Azhar tengok. Semua menunjukkan jatuh cinta ke, suka dengan Abang Azhar ke, rasa dia sangat bahagia dengan petikan ini. Dia macam ambil hati saya je cikgu ni. Jadi inilah perasaan mereka ketika mendengar baik-baik puisi rangkap pertama. Baik, itu dia. Jadi ini untuk rangkap pertama mungkin menggambarkan gembira lah cikgu. Ya, gembira sebab dia kata warisan ini diturunkan daripada istana untuk rakyat jelata. Jadi kita berasa bahagialah. Jadi kita dengar pula rangkap kedua. Boleh cikgu? Silakan, siapa nak baca stanza kedua? Baik. Teruskan. Saya cikgu. Hasan cikgu. Silakan. Pahlawan kita cikgu. Memasuki laman ini, disapa alunan gamelan, keromong, kenong, saron, gong, gambang dan gendang memenuhi ruang, harmonis bersatu dalam irama perang besar, menjalar meresap seluruh urat saraf. Itu dia. Baik cikgu, tapi menjadi persoalan sebab ada yang buat emotikon macam sedih. Mari kita tanya. Azhar nak tanya siapa yang sedih tu. Baik, saya nak tanya Fahrina. Sebelum sedih cikgu. Kenapa Fahrina buat muka agak confusing? Dia macam macam tu kan? Ya, Fahrina. Silakan Fahrina. Satu soalan yang menarik tu. Mari kita kupas. Saya agak keliru pada baris yang terdapat perkataan harmonis bersatu dalam irama perang besar. Okey, faham. Itu apa nama ni, confusing. Confusing untuk Fahrina. Baik, tadi yang sedih tadi. Siapa tadi yang sedih? Siap ada air mata menitik lagi. Tak. Siapa tu tadi? Yang angkat itu dia Adib. Kenapa Adib sedih sangat tu Adib? Kenapa Adib? Saya rasa sebab bila berceritakan tentang alat-alat tu, saya rasa sedih sebab sekarang ini
sudah tidak ramai yang meluaskan tentang seni gamelan. Ya. Itu dia. Dan dah susah nak dapat tengok. Dan kita takut cikgu hanya sekadar menjadi hiasan sahaja cikgu. Betul. Kan di museum dan di tempat-tempat macam itulah kan tidak kita manfaatkan ataupun kita Betul. gunakan. Baik cikgu, masa sangat-sangat mencemburui kita. Kan kita dah dapat kenal kita panggil dua stanza cikgu Betul, 2 stanza. 2 stanza syair kita yang mana kita menggunakan kaedah acid untuk kita nak kenal pasti dekat mana kita confuse, dekat mana kita nak agree dan juga disagree. Kan sajak cikgu. Sajak. Bukan syair. Dan kita gunakan cara tadi apa? Deklamasi dengan ekspresi? Deksi. Gabungan deklamasi dan juga ekspresi. Baik cikgu, mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar ini, warisan budaya, kita panggil pusaka bangsa. Betul. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar. Jadi pada hari ini daripada aktiviti yang anak-anak telah jalankan bersama-sama anak-anak di Google Meet dan di luar bersama Cikgu El dan Abang Azhar, kita dapat maklumat tentang pelbagai elemen warisan budaya yang perlu kita hargai, kita sayangi dan kita jaga, kita pelihara, lestarikan supaya tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Itu dia. Baik, terima kasih banyak Cikgu Latifah binti Tarkib, Guru Cemerlang Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru dan rakan-rakan saya di Google Meet juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi. Menurut sejarah, gamelan Melayu mula diperkenalkan pada tahun 1811 Masihi apabila sekumpulan penari dan pemuzik bersama instrumen muzik gamelan dibawa dari Riau Lingga untuk menyerikan majlis perkahwinan diraja Wan Esa iaitu adinda kepada pemerintah Pahang. Kesenian gamelan ini kemudian terus berkembang di negeri Terengganu sebagai satu hiburan eksklusif bagi keluarga diraja. Kini muzik gamelan tidak hanya dimainkan dalam istiadat di istana sahaja, tetapi telah mula dimainkan untuk majlis-majlis kerajaan rakyat jelata seperti istiadat convocation, majlis perkahwinan, persembahan dan pertandingan silat dan persembahan tarian gamelan. Sebagai contoh, telah banyak sekolah menggunakan alunan dan bunyi-bunyian muzik gamelan mengiringi majlis rasmi di sekolah seperti majlis apresiasi dan kecemerlangan murid, perasmian mesyuarat agung PIBG, pertandingan dan persembahan silat dan beberapa majlis rasmi yang lain. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat membantu usaha melestarikan dan memperkenalkan seni muzik gamelan ini kepada murid-murid dan generasi muda. Didik TV KPM